TV KPM. Assalamualaikum. Selamat datang ke rancangan Mahir Didik TV KPM. Anda bersama saya Syafiqah Farahin Razali untuk 1 jam ini, dan sebentar tadi cikgu kita pun dah lihat profil cikgu. Sini bersama kami ialah Cikgu Nur Hisham Muhammad, ya cikgu? Ya, betul. Cikgu adalah guru pendidikan muzik, dan sebelum saya cerita lebih cikgu, sebenarnya saya nak ingatkan anda semua, ya, mestilah kita patuhi pada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Pakailah pelitup muka anda seperti kami di studio ini, pakailah gel pembasmi kuman kalau tiada sumber air. Kalau ada sumber air, basuhlah tangan selalu, dan juga kekalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling, seperti saya dan Cikgu Nur Hisham, cikgu. Betul, Syafiqah. Okey, sebentar tadi cikgu kita telah lihat satu video, ya, yang menggambarkan sedikit apa yang kita nak belajar pada hari ini, dan seperti anda lihat di depan saya dan Cikgu Nur Hisham ada tersedianya apa, ya cikgu? Nama alatan kita ni. Okey, jadi baik, untuk hari ini kita akan ada beberapa alat muzik lah yang cikgu akan tunjuk secara kemahiran. Okey, kerana ini segmen mahir, Syafiqah. Cikgu akan cuba terangkan pada Syafiqah dan pelajar-pelajar rumah macam mana kita nak aplikasikan permainan alat muzik gamelan. Okey, jadi untuk gamelan ni, Syafiqah, dia adalah di bawah kita panggil untuk apresiasi muzik. Okey, jadi apresiasi muzik ni maksudnya kita menghargailah. Okey, kerana ini adalah muzik tradisional Malaysia yang perlu dijaga dan perlu dimainkan selalu. Ya, jadi kerana hari ini kita akan fokus pada kemahiran seperti Cikgu Nur Hisham tadi sebentar tadi cakap, kita akan fokus kepada pengenalan alat muzik. Kerana sebelum ni cikgu, kita selalu dengar bunyi gamelan ni, ataupun kita lihat orang bermain ensemble gamelan ni di convocation, di mungkin pertabalan di istana, ya cikgu, dan juga mungkin majlis kenduri kahwin. Kita dengar je dan kita lihat, tapi kita tak tahu sebenarnya apa itu mungkin alatan-alatan yang terlibat dalam ensemble gamelan. Seperti anda ada lihat di atas meja ni, sebenarnya tak lengkap, ya cikgu. Ada lagi yang kita nak belajar. Ya, betul Syafiqah. Jadi hari ini cikgu tak bawa semualah. Jadi cikgu akan terangkan melalui gambar rajah sekejap lagi. Di mana pelajar-pelajar boleh tengok macam mana bentuk alat muzik tu. Okey cikgu. Sebelum kita mulakan cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri dulu, ya cikgu. Okey, saya adalah Cikgu Nur Hisham bin Muhammad daripada SMK Tengku Menteri, Cangkat Jerim, Perak. Okey, jadi pengalaman mengajar ni sudah 7 tahun lah. Wah, lama juga tu cikgu. Beruntung pelajar-pelajar cikgu. Okey. Dan cikgu, sebelum kita mulakan, mungkin kita akan refer kepada plasma di sini. Tapi sebelum itu mungkin cikgu boleh ceritakan sikit apa yang kita nak kupas dan melatih kemahiran kita pada hari ini. Okey, jadi untuk hari ini kita akan cuba praktis untuk dapatkan lagu lah. Lagu secara keseluruhan. Okey, cara bacaan untuk notasi gamelan ni, dia berlainan untuk alat muzik, contohnya gitar ke, dia lain sikitlah. Kerana skor gamelan ni dia diguna skor nombor. Nombor. Jadi bukan not, ya cikgu? Ya, betul. Bukan not pun kita boleh tulis juga, kan. Okey, jadi biasanya kebiasaannya kerana gamelan ni hanya terdapat beberapa not sahaja. Jadi lagi senang untuk kita guna nombor lah. Okey, cikgu. Alright. Apakah itu nombor yang terlibat, cikgu? Okey, nombor yang terlibat adalah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 5 dan nombor 6. Tertinggal 4, cikgu? Ya, 4 tak ada. Kerana gamelan ni, Syafiqah, dia menggunakan skala pentatonik. Pentatonik? Ya. Okey, apa itu pentatonik, cikgu? Okey, pentatonik ni dia hanya menggunakan 5 pitch sajalah. 5 pitch. 5 pitch. Itu contohnya kita refer kepada pada mata keyboard yang ada pada depan tu, cikgu dah buat. Okey, dia menggunakan C, D, E, G, A.
Okey, itu untuk satu oktav lah. Okey, oktav seterusnya pun dia akan ulang benda sama juga. Kebiasaannya dia alat muzik gamelan hanya satu oktav lah. Lebih sedikit lah, mungkin lebih sedikit. Okey, cikgu. Yang saya perasan juga di situ ya, cikgu. Dia tulis I juga, cikgu. Dia tak tulis satu, tulis I. Okey, untuk I sebenarnya untuk supaya pelajar-pelajar tidak keliru sebenarnya Syafiqah. Dia I itu sama sahaja dengan satu. Cuma I itu oktav yang lebih tinggi daripada satu. Oh, jadinya dalam alatan gamelan ni sebenarnya ada juga menggunakan satu dan juga I dalam satu alat. Ya, betul. Okey, alright, cikgu. Dan seterusnya apa lagi, cikgu? Okey, kalau kita tengok pada skrin, okey, jadi ini adalah susunan ensemble gamelan lah. Okey. Jadi ensemble gamelan biasanya saron akan berada di tengah. Okey, bonang akan berada di sebelah kanan ataupun kiri lah bersama-sama dengan gambang. Okey. Alat muzik yang lebih pitch dia lebih rendah dia akan letak di belakang lah. Contohnya gong dan juga kenong lah. Okey, itu adalah salah satu susunan lah. Tapi mengikut kesesuaian tempat lah. Syafiqah. Ya. Okey. Cikgu, saya perasan yang dalam gambar ni, cikgu, sarung tu seperti yang di depan kita ni ya? Ya, betul. Okey. Syafiqah, kita ada, yang ni pun sarung juga. Sarung juga? Dia adalah keluarga. Benda yang akan sama lah. Tapi cuma bezanya adalah saiz je. Okey. Dan teknik permainan dia agak berbeza lah dua ni. Okey, yang ni kita panggil sarung baron. Baron. Okey, yang tu kita panggil sarung pekin. Sarung pekin. Okey, jadi kita boleh tengok keluarga dia. Nanti kita akan cerita tentang keluarga untuk slide yang seterusnya. Okey. Cikgu, sebenarnya saya rasa ramai di luar sana pasti menunggu untuk mengetahui keseluruhan ansambel gamelan dan juga seterusnya cikgu pegang itu ya, cikgu? Ya, betul. Tapi sebelum itu, murid-murid di luar sana kekalkan bersama kami di Mahir Didik TV KPM kerana kita akan berehat sebentar dan jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, cikgu, dah boleh main ensemble dah ni, cikgu? Ya, betul, Syafiqah. Terlalai sekejap saya tadi. Tak sabar dah nak tak sabar-sabar ni. Kembali ni anda ke rancangan Mahir Didik TV KPM dan hari ini kita belajar pendidikan muzik khususnya pada gamelan. Dan ramai, seperti saya cakap tadi, cikgu, ramai mungkin tak tahu tentang gamelan ni. Nama-namanya yang mungkin agak susah nak ingat, tapi kita perkenalkan kepada anda pada hari ini. Jadi tulislah nota kalau perlu ya, cikgu. Ya, betul, Syafiqah. Ya, cikgu, dan sebentar tadi cikgu telah perkenalkan sarung ya, cikgu? Ya, sarung pekin ini. Sarung pekin, dan yang besar sikit ini sarung baron. Ya, betul. Ya, cikgu, dan seterusnya itu apa tu, cikgu? Okey, yang ni adalah alat muzik gendang lah. Ramai dah tahu juga kot. Ya, dah tahu. Mungkin pelajar-pelajar di sekolah biasanya adalah gendang ni ataupun kita panggil rebana. Rebana tu satu muka. Okey, kalau yang ni gendang lah. Okey. Untuk gamelan. Okey, dia ada permukaan yang besar dan juga permukaan yang kecil. Okey, yang besar ni untuk bunyikan bunyi dum dan yang kecil ni bunyi pak. Seperti bass ya, cikgu, kalau yang besar ni. Ya, betul. Dia lebih pitch, beza-beza pitch lah. Yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Okey, cikgu. Alright. Dan ya, sebentar tadi cikgu perkenalkan juga alatan yang lain yang terlibat dalam ensemble ni. Okey, sebelum kita pergi kepada alat-alat satu persatu, tujuh alat muzik utama tu, kita pergi kepada sedikit kita panggil klasifikasi alat muzik. Okey, dia kita panggil keluarga alat muzik. Okey, jadi untuk alat muzik gamelan ni ada dua jenis lah, iaitu ideophone dan juga membranophone. Okey, ideophone ni alat muzik yang diperbuat daripada besi ataupun tembaga yang perlu kita guna pengetuk lah. Bunyikan dia. Okey, satu lagi adalah membranophone. Okey, sebut tentang membranophone adalah alat muzik yang diperbuat daripada permukaan jenis kulit yang diketuk ataupun
dipalulah untuk menghasilkan bunyi. Itu Syafiqah. Okey. Okay, jadi kalau kita tengok pada skrin ni, dia ada beberapa jenis alat muzik lah. Okey, untuk membranophone hanya ada satulah, gendang. Okey, yang lain tu semua earphone. Okey, yang pertama adalah kromong untuk earphone, sarung pekin, sarung baron, gambang kayu, okey, gong besar dan kecil dan juga kenong. Okey, cikgu. Ideofon ni sebenarnya cikgu, dia adalah alatan yang dibentuk melalui apa orang kata getaran ya cikgu. Ya betul. Betul Syafiqah. Dia cara kita mainkan pun dia dia macam apa? Klasifikasi jugalah kan. Contohnya gambang. Gambang tidak diperbuat daripada besi ataupun perunggu kan. Tapi teknik dia menggunakan pengetuk dan perlu diketuk untuk mengeluarkan bunyi. Ya, betul. Okey, getaran tu yang menghasilkan bunyi ya cikgu. Okey cikgu. Seterusnya? Okey, seterusnya kita pergi satu persatu pada alat muzik. Okey. Alat muzik, kita boleh tengok alat muzik yang pertama secara dekatlah untuk ni. Okey, kita ada gendang. Okey, sarung baron yang ada depan cikgu ni. Okey, seterusnya kromong ataupun bonang. Bonang tu dia disusun ada 10 lah bonang dia tu satu. Oh, ada 2 lapis ya, 5 kat depan belakang je cikgu. Ya, betul. Yang ini biasa saya lihat kat sekolah cikgu. Ya. Kalau ada persembahan yang inilah yang ada atas Ya, tu. betul. Satu je kat situ. Ya. Maksudnya boleh ke cikgu kalau kita perkenalkan satu alatan je untuk persembahan katakan? Dia kalau untuk persembahan gamelan ni kita hanya ambil beberapa alat muzik dia jadi tak sesuai lah. Kerana bunyi dia tidak sempurna lah. Boleh kita kata bunyi dia tidak menarik dan juga bunyi dia tidak dia tidak menyeluruh ya cikgu. Ya, Contoh macam kita main di simfoni lah ya cikgu, ada semua jenis alatan. Ya, betul. Tapi gamelan pun kena juga satu set semua yang ada ya, barulah orang kata menyeluruh, barulah lengkap. Ya, betul. Okey cikgu, baiklah. Okey, kita boleh tengok gambang adalah seperti kalau kita tengok seperti macam sampan bentuk dia. Jadi susunan dia tu daripada rendah ke tinggi lah, sama aja. Okey, kalau bonang tadi not yang rendah ada di depan, not yang lebih tinggi ada di lapisan kedua. Macam tu. Ya cikgu. Jadi depan belakang beza, tapi antara sebelah-sebelah macam mana pula cikgu? Okey, sebelah-sebelah untuk kalau bonang kan. Ya, bonang. Okey, bonang tu dia ada 2 lapis. Okey, untuk lapis pertama tu not yang paling rendah hingga ke tinggi. Okey, lepas tu seterusnya not yang lebih tinggilah. Okey. Oktav kedua. Oh, sama jugalah, cuma oktifnya lain. Betul. Okey cikgu, faham? Okey, jadi seterusnya. Okey, teknik permainan saya lupa nak bagi tahu. Okey, untuk bonang kita akan main 2 tangan lah. Okey. Okey, 2 tangan. Wah, kena mahir tu cikgu. Ya, betul. Dia menggunakan kedua-dua belah otak lah. Kedua-dua belah otak. Okey, jadi untuk main tu kita perlu synchronize dengan tempo, dengan pitch yang betul. Wah. Sama seperti gambang. Oh, 2 tangan juga. Ya, betul. Okey, apakah perbezaan mungkin bahan dia cikgu antara bonang dengan gambang? Sebab saya lihat di sini kan, bonang ni macam digunakan besi ya cikgu? Ya, betul. Dan gambang adakah besi juga? Gambang adalah seperti kita panggil apa Tembaga dia dibuat daripada kayu. Kayu. Dia kayu. Bilah-bilah kayu lah. Okey. Yang ada pitch. Pitch sama juga. Dia menggunakan pitch pentatonik. Okey. Daripada rendah hinggalah ke oktav yang lebih tinggi. Okey cikgu. Alright. Ya. Okey, alat muzik yang seterusnya. Okey. Okey, kita ada gong besar dan gong kecil. Okay, gong besar, gong. Ni saya tahu ni cikgu. Ya. Kalau dulu-dulu kat kawasan kampung ya cikgu, kalau ada je kenduri pengumuman rasmi ke apa, dengar je bunyi gong tu. Ya. Betul Syafiqah. Ya. Ya, betul. Fungsinya sama juga ya cikgu. Okey, untuk gong dia adalah penanda untuk bila sampai ke 16 bar. Okey, dia akan diketuklah. Okey, untuk gong kecil. Okay, biasanya kalau ensemble tradisional yang betul-betul lagu gamelan, contohnya Timbang Burung, lagu Togok, dia akan buat penanda untuk lagu tu bila nak habis. Okey, untuk penamat biasanya dia akan guna gong besar lah. Ya. Okey, seterusnya sarung pekin yang ada depan Syafiqah. Okey, yang kecil dia adalah yang pitch yang tinggi. Okey, teknik permainan dia biasanya double lah kalau kita main one kan. Tapi kalau
untuk salam pekik dia main. Okey. Oh, dia double ya, cikgu? Double, ya. Ya. Ya, betul. Betul. Okey. Untuk satu note, Phew. satu note. Nasib baiklah betul. Okey, cikgu. Dan seterusnya? Okey, dan seterusnya ada kenong. Aha. Okey, kenong ni penanda untuk bar lah. Okey, biasanya 2 bar. Okey, dia akan kenong akan main pada setiap 2 bar lah. Okey. Okey. Dia hampir Fungsi dia serupa sebagai base lah. sebagai base. Ya. Jadi bonang tu mungkin utama, tapi kenung ni dia base ya, cikgu? Okey, bentuknya hampir sama ya? Ya, betul. Tapi kalau kita tengok sini nampak kecil je kan. Tapi kalau sebetulnya kalau depan cikgu ni, Ya. dia besar lah. Dia agak besar. Satu bonang yang besar lah. Okey, jadi seperti yang cikgu kupaskan tadi, maksudnya yang lagi besar ni menghasilkan bunyi yang lagi rendah ya, cikgu? Ya, betul Syafiqah. Okey, jadi itulah base-nya. Betul. Okey, baiklah cikgu. Okey. Dan seterusnya? Okey, dan seterusnya hari ni dah tak sabar tadi nak main kan? Betul, cikgu. Alright. Jom. Okey, jadi kita boleh tengok untuk lagu pertama cikgu ambil ni adalah lagu rakyat. Lagu yang boleh dimainkan pada alat muzik gamelan iaitu lagu Lenggang Kangkung. Okey. Jadi pelajar-pelajar hari ni cuba tengok kalau boleh kita salinlah nota tu yang ada depan tu, yang ada pada slide TV. Ya. Okey, jadi kita akan belajar baris demi baris lah, bar demi bar Okey. untuk kita dapatkan kemahiran. Okey. Okey, cikgu. Okey, Syafiqah. Okey, jadi yang tu kita tak perlu nak main double lagi. Okey. Kita main satu-satu je, ikut je cikgu. Okey. Okey, kita pergi baris pertama. Baris pertama. Okey. Okey. Kita main sekali ya, cikgu? Ya, setiap bar tu dia ada 4 nombor kan? Betul tak? betul. Tengok. Okey. Jadi kita cuba main bar yang pertama. Ready? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, stop. Oh, okey. Okey, itu adalah bar Pertama. Okey. Okey. Okey, bar kedua 1 juga. Okey? Okey, ready? Kita main bar pertama dan bar kedua. Kedua, Okey, okey. ready? 3, Boleh. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul, Okey? cikgu? Betul. Okey, senang tu. Okey, jadi kita baca satu baris terus. Okey. Okey? Okey, ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Wah, cikgu dah boleh buat muzik kita sama-sama ni. Ya, betul. Okey, kita cuba baca untuk baris seterusnya. Okey. Pelajar-pelajar boleh tengok pada slide. Okey. Okey, ready? Okey. Baris kedua. Baris kedua ya, cikgu? Okey, baris kedua saja. Ready? 3, 4. 1, 1, 5, 6, 5. 1, 5, 6, 5. 2, 5, 3, 5. 1, 1, 1. Sekali lagi. Wah, okey, cikgu. Sekali lagi, ya? Saya nak tanya cikgu, mungkin bagi murid di luar sana yang tanda dot tu ialah rehat ya, cikgu? Ya, betul. Okey. Untuk tanda dot, kita tengok pada baris kedua, dia paling last tu dia ada dot kan. Okey. Jadi pelajar-pelajar perlu rest lah. 1, 2, 3, rest. Macam tu. Okey, biar tergantung kat situ ya, cikgu. Okey, jom cikgu kita buat yang kedua. Okey. Lagi sekali. Okey, Sebab ready? saya salah tadi. Okey, perlahan Semangat lagi ni. tempo dia. Okey, ready? boleh? 3, 4. 1, 5, 6, 5. 1, 5, 6, 5. 2, 5, 3, 5. 1, 1, 1. Rest. Okey, cikgu dah mudah sikit. Kena praktis lebih sikit ni saya. Okey, Okey. Syafiqah. Ya. Okey, kita boleh cuba putarkan lagu. Cikgu akan cuba iringi dengan gendang. Okey. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh dengar secara keseluruhan lagu. Okey. Okey, jadi cikgu pun boleh tunjuk teknik permainan rentak inang untuk mengiringi lagu Lenggang Kangkung ni. Okey, cikgu. Alright. Jadi saya yang lead dengan sarun pekin ni ya, cikgu? Okey, cikgu. Boleh cabaran ni, cikgu? Okey, ready? Mari saya cuba. Okey, baris pertama, baris kedua. Okey, cikgu. Okey, ready? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wah, Ya. ya. Wah, cikgu.
Hebat sangat pemain tu. Okey. Okey, Syafiqah. Ya. Sebab saya masih belum belajar yang ada tanda ke atas tu cikgu kan. Okey. Ha. Syafiqah, jadi Ya. tadi kita tunjuk supaya pelajar-pelajar boleh dengar kan secara keseluruhan lagu. Okey. Okey, kita dah belajar 2 baris tadi. Okey. Jadi baris ketiga dia adalah pengulangan sahaja. Okey. Okey, jadi Syafiqah nak cuba tak cikgu main? Okey. Syafiqah cuba main untuk ni, untuk Gendangnya. gendang, boleh? Okey, boleh cikgu. Kita cuba kan? Okey, kita guna rentak inang ya cikgu. Inang. Okey, macam ni Okey. Syafiqah. 1. Okey cikgu. Alright, Boleh. kita cuba. Saya cuba. Okey. Okey, dipersilakan cikgu sebelah sini. Okey. Okey. Saya mula dulu ke cikgu? Cikgu mula dulu. Cikgu mula dulu, okey? Alright. Okey, ready. 3, 4. Okey, good Syafiqah. Cikgu pun ada silap. Ya. Jadi Syafiqah lagi bagus daripada cikgu. Sekejap cikgu ajar dah dapat. Saya rasa biasanya kat rumah kalau ada tong-tong tu memang saya selalu ketuk cikgu. Oh, ya ke? Patutlah hebat. itulah. Dah. Okey. Okey. Jadi Ya. Okey. Cikgu, saya dengar kita akan belajar lagi satu lagu rakyat kita ya selepas ni. ya, betul Syafiqah. Dan mungkin kita akan refresh balik apa yang kita belajar sebentar tadi. Tapi sebelum itu murid-murid, kita berehat dulu, minum air sekejap dan kembali ni di Mahir Didik TV KPM. Jumpa ada sebentar nanti. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Macam tu cikgu? Ya, Okey, itu betul, je lah Syafiqah. yang saya rasa saya boleh buat. Sebab tadi lenggang kangkung saya rasa macam agak susah di situ. Ya. Tapi untuk murid-murid di luar sana saya rasa mungkin kita kena perlu latihan lebih banyak lah Ya, cikgu. betul Syafiqah. Biasanya kita ambil masa sedikitlah untuk praktis kan secara individu lah. Ya. Lepas tu baru kita buat secara berkumpulan. Berkumpulan. Okey, jadi maksudnya kalau nak belajar secara berkumpulan tu agak susah lah sebab Ya, betul, tak betul. sama ya Betul, cikgu. betul. Kadang-kadang pelajar ni ada yang cepat dapat, ada pelajar ni dia mungkin lambat sikit. Kan? Ya, Jadi betul. praktis individu tu sangat penting. Ya. Maksudnya kita praktik tu mestilah praktis dari rumah lagi. Bukan datang sekolah baru nak praktis. Betul. Ya cikgu. Disebabkan hari ini kita belajar gamelan ya cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit apakah antara etika yang kita perlu ada bila bermain alat muzik gamelan? Okey, ya betul Syafiqah. Benda ni perlu kita bagi tahu secara jelas supaya pelajar-pelajar dapat kita kata ada satu etika yang perlu disemat Ya. sewaktu bermain alat muzik. Itu yang pertama sekali, alat muzik ni perlu kita tahu adalah alat muzik tradisional yang perlu kita hormat. Jadi kita jangan pernah sekali kita melangkah alat muzik. Contohnya kita letak dia di bawah dan melangkah alat muzik tu. Dia jadi satu benda yang tidak elok lah. Ya, Kerana alat cikgu. muzik tu kita buat sebagai satu Hiburan dan hiburan. persembahan ya. Ya. Okey. Ya, alat muzik gamelan juga datang daripada
istana kan. Ya. Jadi kita perlu hargai dia sebagai alat muzik yang tinggi martabatnya. Betul, cikgu. Okey. Okey, terima kasih, cikgu. Dan seterusnya dalam pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Okey, jadi cikgu untuk segmen seterusnya ni kita akan tengok alat pengetuk yang kita gunakan untuk mengetuk alat muzik tu. Okey. Okey, jadi alat muzik untuk sarung pekin, okey sama macam Syafiqah pegang tu. Okey. Okey, dia buat daripada tanduk. Okey, dia punya struktur dia pun sama macam tanduk kan. Nampak Wah, tak? cikgu, tanduk apa ni, cikgu? Okey, tanduk cikgu tak pasti tak nak tak. Bukan cikgu yang memburu, eh? Tak, Okey. bukan. Gurau je, cikgu. Okey, Okey. seterusnya. Okey, jadi dia untuk tanduk ni, untuk mallet ni adalah untuk sarung pekin lah. Okey. Okey, untuk tu. Okey, jadi kalau untuk sarung baron dan juga sarung demong, Okey. dia menggunakan mallet jenis kayu, penukul. Penukul jenis kayu. Okey, bunyi dia lebih lembut lah. Oh. Okey, berbanding dengan penukul jenis tanduk ni. Okey, bunyi dia lagi nyaring kan? Nyaring, ya, cikgu. Betul. Oh, jadi maksudnya bolehlah gunakan yang penukul ini untuk sarung baron. Ya. Tapi yang untuk yang ini boleh tak gunakan penukul yang kita gunakan Kayu untuk? ni? Ya. Boleh untuk je. packing. Kalau dah tak ada sangat, boleh je. Boleh tak je, ada cikgu. masalah. Tapi bunyi dia lagi halus lah. Okey, Biasanya cikgu. untuk persembahan atau pertandingan, kita akan gunakan yang betul-betul lah mallet dia. Yang ini. Ya, betul. Okey, untuk sarung cikgu. pekin. Dan- Okey, seterusnya Ya. kita tengok pada skrin tu. Okey, bonang dia menggunakan dua tangan. Bonang dan kenung adalah penukul yang lebih kurang sama. Cuma beza dia adalah saiz. Okey, kalau kenung tu saiz dia lebih besar lah. Syarika. Okey. Okey, untuk bonang dia lebih kecil. Kecil. Okey, jadi penukul dia sama seperti kayu. Okey, yang cuma dibalut dengan benang. Okey. Jadi penukul dia seperti penukul yang ada lah. Cuma dia dibalut dengan benang. Dia tak ada seperti tukul ni. Okey. Okey, untuk seterusnya, penukul seterusnya. Okey, untuk sarung baron demong. Okey. Okey, samalah yang macam cikgu ada ni. Ya. Okey. Dan ada juga gong. Gong dibalut dengan kain lah. Okey, penukul dia sama je. Cuma dibalut dengan kain supaya tebal untuk menghasilkan bunyi yang gema yang lebih kuat lah. Oh, itu fungsi ni lagi tebal, lagi kuat gemanya. Okey, lagi nipis dia lagi nyaring ya, cikgu. Dia jadi nyaring lah. Kalau kita ketuk dengan benda ni, dia jadi nyaring lah. Ya, betul kan. Nanti sakit pula telinga dengan betul, gong betul. tu kan pagi-pagi. Ya, cikgu. Okey, seterusnya gambang. Okey. Okey, gambang dia satu macam jenis yang panjang tu yang apa? Dia seperti bulatan pada mata untuk kita ketuk dia tu. Oh. Juga dibalut dengan kain untuk dimainkan pada mata-mata gambang tu yang dibuat daripada kayu. Okey. Okay, jadi bunyi dia menghasilkan bunyi kayu yang kita kata menyenangkan lah. Kalau tanpa benang tu mungkin bunyi kayu pun akan jadi seperti kita ketuk ni pada gong. Jadi tidak sesuai. Tidak sesuai. Baiklah, cikgu. Alright. Okey, seterusnya Syafiqah, kita akan masuk kepada lagu kita yang kedua. Okey. Alright. Main lagu apa ni, cikgu? Okey, lagu ni lagu rakyat juga. Okey. Okey, jadi apa yang cikgu nak tekankan untuk lagu kedua ni adalah teknik bacaan, bacaan skor tu. Macam tadi lagu Lengan Kangkung, kita hanya baca daripada bab pertama hinggalah bab terakhir tanpa pengulangan kan. Alright. Okey, untuk bab kedua dan yang sampan kita boleh tengok pada slide. Okey. Okey. Okey, kita tengok pada slide. Yang pertama dia ada intro. Intro tu kita perlu ulang sebanyak 2 kali. Okey. Daripada bab pertama hingga bab keempat, kita patah balik kepada bab pertama hingga bab keempat. Yang seterusnya, bila masuk lagu tu, okey, dia ada 2 rumah. Ya. Okey, Syafiqah. Okey. Okey, jadi rumah yang pertama tu, okey, kita akan mula daripada lagu. Kita habiskan rumah pertama. Contoh kita pergi beraya. Ya. Kita pergi beraya ke rumah yang pertama. Lepas tu kita balik. Macam rugi pula kat situ kan? Contohnya, kena jugalah balik. Okey. Kita balik sekejap. Contohnya kita patah baliklah kepada lagu. Aha. Okey. Lepas tu kita nak pergi lagi. Kita masih gunakan jalan yang sama. Oh. Bila jumpa rumah yang pertama tadi, kita masuk lagi tak? Ya, tak. Tidak. Sebab dah bagi duit raya dah. Ya, kenapa nak pergi lagi sekali? Nak ambil balik duit raya ke, cikgu? Okey, tak adalah. Jadi dia masuk terus kepada rumah kedua. Ya, okey. House kedua. Okey. Terusnya akan masuk kepada penamat. Okey, cikgu nak tekankan juga untuk tadi. Okey, pada bar yang ke penamat tu, baris yang pertama, bar yang kedua, ada satu slash di atas tu. Okey, satu slash. Okey, untuk slash tu dia menggunakan note quaver.
Quaver. Ya, betul. Quaver note. Jadi lagi cepat ya cikgu? Ya, betul. Okey. Okey. Cikgu, saya perasan yang part intro tu kan cikgu, dia ada simbol yang 2 line tu cikgu. Betul. 2 baris itu adakah maksudnya kita kena ulang ya cikgu? Ya, betul. Okey. Pada awalan dan juga pada akhir bar yang keempat. Maksudnya kita kena ulang. Bila dah habis bar keempat, kita ulang balik kepada bar yang pertama. Bar yang pertama. Jadi itu adalah kebiasaan untuk gamelan ni bila bar yang keempat yang pertama Dia seperti penulisan notasi konvensional juga sebenarnya Syafiqah. Okey. Okey, jadi kita perlu dia punya satu sign ataupun tanda untuk kita baca lagu tu. Oh, itu yelah. adalah kemahiran kita menganalisis skor. Okey. Alright. Okey cikgu. Alright. Jom kita nak main ke lagu ni? Okey, baik Syafiqah. Kita tengok yang ni lagu ni dia menggunakan note crochet saja. Okey. Kalau kita boleh tengok pada skor konvensional. Okey. Note yang digunakan 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 rest 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 Rest. Yes. Atau terus ke lagu. Rest juga ya? Ya. Okey. Barulah kita masuk kepada lagu. Okey. Okey, lagu Syafiqah nak cuba tak? Boleh cikgu? Okey, kita cuba main single saja. Tak pergi double. Walaupun main pada pekin, kita untuk praktis. Cuba kita main satu-satu. Single sahaja ya? Alright. Okey. Okey, kita cuba bar pertama, bar kedua. Boleh? Boleh. Okey, untuk lagu ready. 3, 4. 3, 3, 5, 6. 3, 3, 3, 1. Rest. Okey, 1. Stop dulu. Okey. Okey, bar kedua, pertama dan kedua sahaja untuk baris kedua. Okey. Kat sini ya cikgu? Dekat 2 ya cikgu? Yang ini ya? Sampai sini saja. Okey. Sampai 1 saja. Sampai 1. Alright. Okey, cuba. Okey, kita cuba. Ya. Ready? 3, 4. 3, 3, 5, 6. 3, 3, 3, 1. Okey, boleh? Okey. Okey, bar ketiga, keempat. Okey, 3, 4. 2, 1, 2, 5, 3, 3, 3, rest. Rest. Okey? Okey. Okey, baris yang ketiga. Okey, 2, 2, 2, 3. Okey, ready? 3, 4. 2, 2, 2, 3, 2, 1, 6, 6, 1. Rest. 2, 1. Sorry. 2, 3. 2, 3. Sorry. Oh, cikgu, jom kita mula balik. Okey. Barisan kedua dari 2, 2, 2, 3 tu ya? Okey, boleh. Okey, cikgu. Okey, ready? 3, 4. 2, 2, 2, 3, 2, 1, 6, 6, 1. Rest. 2, 3, 2, 3, 5. Betul ke cikgu? Betul. 5, 2, 2, 2. Okey, dah habis untuk house yang pertama. Alright. Okey, cikgu. Okey, dia kena ulang balik. Naik balik kepada lagu. Okey. Okey, jadi kita baca sehingga Yang 2 bar sebelum. okey. Okey, 2 bar sebelum masuk house yang pertama tadi. Maksudnya house pertama tu kita dah skip lah. Okey? Okey. Alright. Okey cikgu, untuk ulas balik kembali sebenarnya kita fokus kepada bar yang pertama iaitu intronya. Kita mulakan lagi sekali 2 kali ya cikgu. Dan kita akan terus ke lagu sampai yang house nombor 1, rumah nombor 1 sampai ke habis. penghujungnya sebelum nombor 2 tu cikgu ya. Ya, betul Syafiqah. Okey, jadi kita akan ulang balik dan kita skip yang nombor 1 ya cikgu. betul. Dan terus kedua ya. Ya, betul. Okey cikgu, jom kita try. Kita cuba. Okey, ready? Kita cuba. Daripada lagu Okey, ready? cikgu. 3, 4. 3, 3, 3, 5, 6. Lagu sini. Alright. Ya. Ya, betul. 3, 3, 5, 6. Yang ini ya cikgu? 3, 3, 5, 6. Betul. Okey. Okey, ready. Cikgu perlu lagu ke ataupun kita main sahaja? Okey, kalau boleh kita cuba main dengan lagu. Boleh tak? Boleh. Baru Alright. dapat gambaran sikit ya Ya, cikgu. betul. Okey, jom kita cuba. dengar. Sekali dengan lagu. Mm. Wah, laju cikgu. 1, 1, 1. Rest. 1. Ulang 2 kali. Rest.
3, 3. 3, 3, 3, 5, 3. Okey. Okey. 1, 2. 3. Okey. Okey. Wah, cikgu. Penamat dah sampai situ ya. Kita pun dah sampai penamat tadi, cikgu. Saya tak perasan pun. Betul. Bila masuk kepada house kedua tu, kita terus kepada penamat lah. Oh, begitu. Okey. Macam ni, kita cuba iringi dengan gendang pula. Gendang pula, okey. Okey, cikgu tunjuk round pertama. Boleh. Round kedua, Syafiqah main. Boleh tak? Boleh, cikgu. Silakan, kita cikgu. sekali lagi. Dengan muzik ya, cikgu? Betul. Okey, kali ini cikgu main gendang. Pun kita. Sedap betul sebenarnya dengan bunyi gamelan ni, cikgu. Saya suka bunyi dia bergema walaupun nyaring tapi sedap. Halus je. Okey, cikgu. Dan sekarang ini pula? Okey, sekarang ni pula sebab cikgu dah jadikan Syafiqah sebagai student cikgu. Ya, cikgu. Hari ini memang saya student cikgu, ya. Jadi cikgu nak seberapa boleh yang Syafiqah boleh main. Okey. Kita tunjukkan kepada pelajar bahawasanya belajar alat muzik tradisional gamelan ni taklah sesusah mana pun. Betul. Okey. Ya. Kita cuba putarkan sekali lagi. Cuba Syafiqah pula main alat muzik ni, boleh tak? Wah, cikgu. Okey, jom kita teruskan. Okey, baik. Seperti biasa kita akan tukar tempat ya, cikgu. Dan kita perlu lagu tadi ataupun cikgu akan main? Alright, kita play sekali dengan muzik ya. Muzik lah. Okey. Jom kita dengarkan. Dum tak tak dum. Betul, dum tak. Dum tak tak dum dum tak. Yes. Yep. Dum tak tak dum. Okay, last. Main buat sendiri je, cikgu. Sangat bagus. Hitam je. Ya. Okey, cikgu. Harapnya betul tadi saya main ke? Betul. Okay, ada sedikit lah. Biasalah kita praktis kan. Betul. Jadi pelajar-pelajar tidak perlu takut sebenarnya kan. Okey, apa perasaan Syafiqah setelah main? Setelah main ni saya rasa mungkin tangan saya lebih kuat kat sini sikit. Sebab gendang ni kena ketuk kuat sikit ya, cikgu. Ya, betul. Kita kena lantun. Saya rasa seronok lah, cikgu. Ya, betul. Main gamelan ni walaupun seperti alat-alat muzik lain, walaupun dia tradisional tapi dia masih lagi dapat menarik minat untuk belajar sebab dia seronok. Yang penting kena seronok ya, cikgu. Betul. Satu lagi kita lebih fokus kepada permainan, betul tak? Kita perlu dengar
dan kita perlu main. Betul tak? Ya, betul. Dalam masa yang sama, kita melatih diri kita supaya fokus. Fokus, betul cikgu. Dan saya perasan juga sebenarnya gendang ni menghasilkan irama ni ya cikgu. Dia punya beat ya cikgu. Betul. Dia berfungsi sebagai ostinato lah untuk mengiringi melodi ni. Okey, cikgu baiklah. Okey, sebelum kita seterusnya dengan pembelajaran kita pada hari ini cikgu, mungkin selepas ni kita akan buat lagi aktiviti, tapi murid-murid jangan ke mana-mana ya. Kekalkan setia bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Kita berehat sebentar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Mahir Didik TV KPM. Anda masih lagi bersama saya dan Cikgu Nur Hisham pada hari ini belajar pendidikan muzik dan kita fokus kepada gamelan. Sebentar tadi Cikgu dah explain banyak, dah terangkan banyak sebenarnya kepada murid-murid di luar sana dan juga penonton kita tentang apakah itu komponen alatan dalam ensemble gamelan ya Cikgu. Dan kali ini sebentar tadi kita belajar 2 lagu menggunakan sistem nombor Cikgu. Betul. Dan sekarang ni kita nak belajar pula sistem note. Ya, cikgu. Okey, ya betul. Okey, kalau kita tengok muzik gamelan ni hanya menggunakan sistem nombor lah. Okey. Okey, jadi bila nombor, pelajar-pelajar susah untuk aplikasi pada rumah. Bila kat rumah tu mungkin ada keyboard, ada gitar. Okey, jadi cikgu dah sediakan untuk konvensional punya notasi lah. Okey, di mana kita boleh menggunakan gitar untuk mainkan melodi gamelan ni. Dia sebenarnya benda yang sama sahaja. Okey, kalau kita tengok pada skor tu, cikgu dah buat mata pada keyboard. Sebenarnya kalau ada keyboard, kita boleh main pada keyboard lah. Okey, tapi Syafiqah, dia punya feel je tak sama. Betul lah cikgu. Sebab kita biasa keyboard guna jari kan. Tapi bila kita main gamelan, kita menggunakan mallet. Ya, kita mengetuk dan memukul. Ya, jadi pelajar-pelajar boleh tengoklah untuk kalau boleh kita tengok pada skrin. Okey. Jadi pelajar-pelajar boleh aplikasikan pada apa-apa sahajalah alat muzik yang ada kat rumah ataupun boleh menggunakan smartphone. Kita menggunakan piano pada smartphone. Itu sajalah. Cikgu, sebenarnya kalau gunakan nota daripada sistem nombor tadi yang kita gunakan untuk gamelan, bolehkah kita masih guna pentatonik? Memang boleh guna, ya, sama saja. Jadi yang keempat tu kita tak adalah? Tak ada, betul. Okey. Alright, cikgu. Dan seterusnya? Okey, seterusnya kita dah sampai dah ke penghujung. Ya, betul. Ya, cikgu. Sekejap saja hari ni rasa. Itulah, cikgu. Wah, cepat betul sebenarnya. Dan sebentar tadi, cikgu, walaupun kita main lagu, dapat sama kita belajar cara-cara untuk mengenali lagi lanjut tentang alatan dan teknik untuk bermain, ya, cikgu. Ya, betul. Cikgu, saya ada pertanyaan tu, cikgu. Okey. Kadang-kadang saya tengok orang ketuk di mungkin ni dipanggil apa, ya, cikgu? Okey, pada bilah ni lah. Ya, bilah ya. Okey, pada satu bilah dia akan pegang macam tu. Ya, betul. Okey, jadi yang tu cikgu tak tunjuk dia punya teknik tu betul lah. Syafiqah bagi tahu tadi. Bila ketuk kita perlu mute lah. Kita hentikan dia punya buzzing ataupun getaran yang dihasilkan tu. Okey. Untuk bunyi tu lebih jelas lah untuk note yang seterusnya kita ketuk tu. Okey, note pertama. Okey, itu adalah satu teknik lah. Okey. Jadi mesti buat macam tu ya, cikgu. Kalau tak buat dia akan kacau. Ya, betul. Kalau tu note terakhir macam mana, cikgu? Perlu ke pegang juga? Note terakhir pun sama juga. Kalau sama. Sama ataupun kita nak dia punya bunyi tu gemar pada note terakhir kan. Tak perlulah. Tak perlu bagi ending tu epic sikit cikgu. Betul. Dia punya note tu sustain kan. Ya. Okey, baiklah cikgu. Murid-murid di luar sana harapnya dapat menyerap segala ilmu yang Cikgu Nur Hisham kongsikan bersama kami pada hari ini. Sebelum kita menutup rancangan cikgu, mungkin sedikit rumusan dan kata-kata penutup untuk kali ini. Okey, jadi untuk keseluruhan hari ini kita dah belajar lagu tradisional, lagu rakyat kan. Okey, sebenarnya lagu untuk gamelan tradisional ni kita
kita tak buat ataupun kita tak praktis secara keseluruhan Ya. kerana masa yang agak singkat, mungkin kita akan boleh sambung kepada slot yang seterusnya lah. InsyaAllah, cikgu. Kalau rezeki mengizinkan, kita akan berjumpa lagi dan juga murid-murid di luar sana. Jangan risau, kita masih lagi bersiaran hari esok di Mahir Didik TV KPM pada waktu yang sama, cikgu. Kita akan menutup hari ini dengan apa ya, cikgu? Mungkin persembahan kontemporari gamelan oleh murid-murid MRSM Taiping Perak ya, cikgu? Ya, MRSM Taiping. Betul, Syafiqah. Adakah cikgu pernah mengajar murid-murid ni? Ya, betul. Semua pelajar-pelajar itu adalah hasil bimbingan saya lah. Wah, mesti hebat-hebat. Beruntung mereka dapat cikgu ya. Okey, cikgu, terima kasih kerana bersama kami berkongsi ilmu dan mengajar murid-murid kita di luar sana. Kekalkan setia menonton Mahir Didik TV KPM sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye.